Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ayyuha at-tullab al-ahibba, mudah-mudahan anda semua berada di dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya. Pada video yang lepas, kita telah membicarakan tentang ta'rif at-taharah, dalil, hukum dan sebagainya. Dan pada kali ini kita akan mendetailkan lagi dengan kita menerangkan lebih terperinci tentang aqsamul miyah, iaitu jenis-jenis air yang bermula dengan kita membahaskan tentang al-ma'u al-mutlaq, iaitu air mutlak. Al-ma'ul mutlaq ta'rifuhu huwa al-ma'u al-baqi ala sifatihi allati khalaqahu Allah 'alayha, iaitu air mutlak ini air yang kekal dengan sifat asal yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna semula jadi. Amthilatuhu, apakah contoh-contoh air mutlak? Disebut di sini ma'ul bahr, iaitu air laut, ma'ul bi'r, air perigi, ma'un nahar, air sungai. 4. Al-matar, hujan, as-salj, air salji, wa kullu ma nazala minas sama', maknanya air hujan. Yang ke 7, au naba'a minal ard, ataupun yang terpancar daripada perut bumi. Kemudian kita lihat pula apa hukum penggunaan air mutlak ini. Hukmu isti'malihi ghairu makruh, tidak makruh, wa yajuzu isti'maluhu, dan harus digunakan air mutlak ini fi raf'il hadath, untuk mengangkat hadath, wa izalatin najasah, dan untuk menghilangkan najis. Fahuwa tahirun, maka air mutlak ini adalah bersih, li nafsihi, dirinya itu sendiri, mutahhirun li ghairih, dan dia juga menyucikan selain daripadanya, maknanya dia suci lagi menyucikan yang lainnya. Jenis air yang kedua ialah al-ma'ul musyammas, iaitu air yang terdedah dengan panas matahari. Apakah ta'rifnya? Huwa al-ma'u al-musakhan bita'thiri syams fihi, iaitu air yang terkesan dengan panas matahari. Maknanya ia dipanaskan dengan sinaran kepanasan matahari. Syurutuhu, apakah syarat-syaratnya? Mestilah ia ayyakuna fi biladi syadidil hararah, ia berada di negara yang panas bersangatan. Ba, ayyakuna fil awani al-muntabi'ati kal hadidi wal nuhas wal rasas illa al-dhahab wal fiddah. Maknanya ia mestilah berada di dalam bekas yang diperbuat daripada besi, al-hadid, wan nuhas, logam, wal rasas, seperti tembaga atau timah, illa dhahab, melainkan jangan daripada emas dan juga perak. Jim, isti'maluhu fil badan, ia digunakan pada tubuh badan. Hukmu isti'malih, apakah hukum penggunaan air musyammas yang terdedah dengan matahari ini? Yakrahu isti'maluhu fil badan, makruh digunakan untuk tubuh badan, maksudnya ketika ia panaslah.
fahuwa tahirun li nafsih, dia ini bersih, mutahhirun li ghairih, dan dia juga menyucikan perkara yang lain. Maknanya boleh dibuat untuk menyucikan, contohnya pakaian, bekas makanan, minuman dan sebagainya. Wathalis al-ma'ul musta'mal, iaitu air yang telah digunakan. At-ta'rif bil ma'il musta'mal, apa ta'rifnya? Huwal ma'ul qalilul musta'malu fi fardhi taharah. Maksudnya, dia adalah air yang sedikit yang telah digunakan untuk kefarduan dan kewajipan bersuci. Seperti air itu telah digunakan untuk ambil wudu. Begitulah. Amthilatu, apakah contoh-contohnya? Contohnya ialah al-ghuslatul ula, basuhan pertama. Fil wudu, ketika wudu. Wal ghusl, dan ketika mandi. Al-wajib, yang wajib. Seperti yang Ustaz terangkan sebentar tadilah. Ma hukmu isti'malihi, apakah hukum gunakan air yang telah digunakan untuk bersuci? La yajuzu isti'maluhu, tidak harus menggunakannya. Fi raf'il hadas, untuk mengangkat hadas. Wa izalatin najasah, dan menghilangkan kotoran ataupun najis. Fahuwa tahirun li nafsih, dia air itu sendiri adalah bersih. Ghairu mutahhirun li ghairih, tetapi dia tidak dapat menyucikan yang lain. Tayyib, kita berpindah kepada jenis air yang keempat, iaitu al-ma'ul mutaghayyir, iaitu air yang berubah. Air yang berubah ini nau'an, ada dua jenis yang kita kena tahu. Dari sudut ta'rifan ialah yang pertama, wal ma'ul mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat allati yastaghna 'anha al-ma'ul 'adah, iaitu air yang berubah kerana dicampuri bahan-bahan suci yang bukan kebiasaannya terdapat di dalam air. Makna dia adalah entiti asing yang dicampurkan ke dalam air tersebut. Itu takrif yang pertama. Maka takrif yang kedua ialah al-ma'ul mutlaqu al-mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat allati la yastaghna anha al-ma'u 'adah. Maknanya air itu berubah kerana dia dicampur. Khalatahu min at-tahirat, bahan-bahan yang suci yang kebiasaannya terdapat di dalam air secara semula jadi. Okey, kita pergi kepada contoh. Baik, contoh yang pertama, bagaimana yang bukan kebiasaannya itu di dalam air. Maknanya contoh perkara yang bercampur dengan air yang bukan kebiasaan berada dalam air. Contohnya al-qahwatu wasyai. Qahwah itu ialah kopi, wasyai, syai itu adalah teh. Kopi dan teh ini serbuk kopi dan teh lah kan. Asalnya bukan daripada sebahagian air. Dicampurkan ke dalam air. Lalu kita kata air kopi, air teh. Misal ataupun contoh untuk yang kedua, takrif air yang berubah disebabkan perkara tersebut memang kebiasaannya ada di dalam air. Kita tengok contohnya, al-ma'ul mutaghayyiru bit-turabi awil kibriti fi maqarril ma'i awil anhar. Maknanya air yang berubah dengan sebab tanah. Tanah itu biasalah dalam air.
kan, dan terpancar pun daripada air, contohnya seperti air mata air perigi, daripada tanah, daripada dalam tanah, kan, atau belerang kibrit tu di dalam kolam atau sungai. Contohnya macam air panas, kolam air panas ada macam belerang bercampur dengannya. Air itu ialah air yang bercampur dengan belerang, tapi biasa keadaan yang begitu di dalam kolam ataupun di sungai dan sebagainya. Jadi air sungai bercampur dengan tanah. Baik, apa hukumnya? Apa hukumnya untuk kedua-dua jenis air yang berubah sifatnya, yang bercampur dengan sesuatu yang lain, sama ada biasa ataupun tidak biasa berada di dalamnya. Hukmu isti'malihi untuk ta'rif yang pertama, لا يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة فهو طاهر لنفسه غير مطهر لغيره. Iaitu air yang bercampur macam air kopi, air teh itu la yajuz, tidak harus menggunakannya untuk mengangkat hadas. Contohnya kita nak guna kopi berwuduk, tak boleh. Wa izalatin najasah, kita nak ambil air teh untuk kita basuh baju kita, tak boleh, yang terkena najis, kan. Fa huwa tahirun, maka air kopi, air teh ni dia tahir li nafsih, dia bersih, dirinya itu bersih, tapi dia bukan untuk diangkat hadas dan sebagainya, untuk diminum. Ghairu mutahhirin li ghairihim, dan dia tidak boleh menyucikan yang lain. Melainkan air kopi teh ni untuk minum bolehlah. Baik, seterusnya kita tengok pula apa hukum penggunaan takrifan air yang berubah kerana perkara tersebut memang biasa bercampur dengan air. Yajuzu isti'maluhu في رفع الحدث وإزالة النجاسة فهو طاهر لنفسه مطهر لغيره. Macam air yang bercampur dengan tanah, dengan belerang, memang semula jadi begitu. Harus kita gunakan ia untuk mengangkat hadas. Contohnya air sungai, kita boleh ambil ia sebagai untuk kita berwuduk, kita mandi wajib. Wa izalatin najasah, kita boleh guna untuk membasuh pakaian kita yang terkena najis ataupun peralatan-peralatan yang lain. Fa huwa tahir, dia adalah suci dirinya itu sendiri, mutahhirun li ghairih, dan dia juga menyucikan perkara-perkara yang lain. Alhamdulillah, kita pergi kepada jenis air yang kelima. Al-khamis, al-ma'ul mutanajjis. Al-ma'ul mutanajjis itu air yang bercampur najis. Wa huwa naw'an, ada dua ta'rif. Ada dua ta'rifannya. Yang pertama, ta'rifnya ialah mahallat bihi najasatu wa huwa duna qulataini. Maknanya air itu bercampur dengannya ataupun masuk ke dalamnya najis dan ia kurang daripada dua qalah, qulatain qalah. Itu takrif yang pertama. Dan takrif yang kedua, ma balagha qulataini fa akthar fataghayyar ahada awsafihi bisababin najasah, يعني وأوصافه الثلاثة هي اللون والطعم والريح. Air yang sampai 2 kolah atau lebih lagi daripada 2 kolah banyaknya, dan ia berubah salah satu sifat, iaitu sama ada warna dia berubah, atau rasanya berubah, atau baunya berubah dengan sebab najis tersebut, maka dia adalah najis. Dan sekiranya air yang melebihi 2 kolah tersebut tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka dia tidak menjadi air mutanajis.
contohnya satu kolam yang besar, kita kata kolam renang, dan masuk ke dalamnya tahi cicak yang kecilnya sahaja, satu sahaja, tak berubah warna, rasa, bau, macam biasa saja, maka air itu tidak menjadi mutan najis. Baik, tadi kita kata dua kolah. Bagaimana kita nak tahu ukuran dua kolah tersebut? Yang disebut di sini ialah wa miqdarul kullataini bil mikyal mi'ataini wa 16 216 literan, 216 liter. Maknanya jika air mineral yang kita beli di kedai, botol besar yang isi padunya ialah 1.5 liter, maka kiralah berapa untuk kita dapatkan 216 liter. Berapa botol air mineral tersebut yang perlu kita dapatkan. Baik, kita selesai untuk ta'rif dua ta'rif al-ma'u al-mutanajjis. Yang boleh lagi ia didetailkan, tetapi ini bukanlah video yang sesuai untuk kita ceritakan dengan panjang lebar. Boleh dirujuk kepada guru-guru yang lain atau guru kamu yang masing-masing dan melakukan perbincangan sesama kamu, dan juga ditanyakan kepada guru supaya kamu lebih jelas apakah maksud dua kolah yang kurang dan yang lebih, berubah warna, rasa dan sebagainya, kerana di situ pastinya ada banyak persoalan. Alhamdulillah, nahnu الآن في الموضوع الأخير من الدرس الأول من حكم مشروعية الطهارة. أولا، صار المتطهر متهيئا لمناجاة ربه في أحسن هيئة. Maknanya sara al-mutatahhir, maka seseorang itu akan dia menjadi al-mutatahhir, orang yang bersih, yang suci, zahir dan batin. Lagi kan, mutahayyian, bersedia untuk menghadap, maknanya dia bersedia dengan tenang, dengan rapi, limunajati rabbih, untuk dia menghadap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi ahsani hay'ah, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Thaniyan, khusulun nazafah, akan terhasillah kebersihan, allati hiya minal asbabil jalibah, yang ia akan menjadi sebab bagi seseorang itu mendapatkan ulfah, keharmonian, wal mahabbah, dan kasih sayang. Thalisan, al-jismu yaktasibu bit-taharah, maknanya tubuh badan yang dia bersih dan suci, hayawiyah wa nasyata, dia akan menjadi seorang yang bersemangat, bertenaga dan cergas. Wa yadhhabu anhu al-futur wal kasal, dan akan lenyaplah, akan hilanglah, akan terhapuslah rasa kurang bersemangat, rasa rendah diri dan juga malas, rasa putus asa dan sebagainya lah, daripada sifat-sifat yang negatif. ورابعا، صيانة المجتمع من انتشار الأمراض المختلفة, maka akan terpeliharalah masyarakat mujtama' min intisyaril amrad, daripada tersebarnya penyakit yang macam-macam. Maknanya kekotoran, tidak bersih, tidak suci itu dia adalah mewarisi kepada penyakit, lebih-lebih lagi yang ditakuti penyakit berjangkit. Wa khamisan, nailu mahabbatillahi ta'ala wal fawzu biridah, maknanya akan mendapat kasih sayang Allah
dan akan mendapat kemenangan dengan Allah Ta'ala meredainya. Alhamdulillah, tamad dars الباب الأول من قسم فقه العبادات من المادة الشريعة للسنة الأولى. إن شاء الله kita akan bertemu lagi di edisi yang seterusnya, Al-Babu Thani, yang akan sanunaqishu anil mawdu' an-najasah, tentang najis. Wallahu a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.